Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan berasaskan masalah bagi kod kursus MPU 23052 Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan fenomena hujan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq bin Syahruddin. Nombor pendaftaran saya 03 DET 21F1083 dari kelas DET 5C. Bagi memulakan pembentangan kami, apa kata kami persoalkan apakah definisi fenomena hujan. Saya tidak akan tekan secara terperinci fenomena hujan ini, tapi secara amnya fenomena hujan ini didefinisikan sebagai penurunan air dari langit ke bumi. Fenomena hujan ini juga dibentuk melalui gabungan proses penyejatan dan pemeluapan partikel H2O atau air. Jadi, apakah dimaksudkan proses penyejatan dan pemeluapan ini? Kita akan lihat di slide yang seterusnya. Jadi jika kita lihat di sini, inilah gambaran proses fenomena hujan yang telah dipermudahkan. Jadi saya akan terangkan proses dia secara mudah-mudahan saja. Kita mulakan dengan surface water atau permukaan air. Di permukaan air ini seperti permukaan laut, sungai, tasik, akan berlaku proses evaporation atau penyejatan di mana air-air akan diubah kepada wap air yang dia akan dibawa naik ke udara, ke langit. Disebabkan haba yang dikeluarkan oleh matahari untuk berlaku proses ni, bila mencapai suhu tertentu, wap air tersebut akan kumpul di awan. Dan dari situ, apabila air penuh, akan berlaku condensation atau pemeluapan, di mana wap air tersebut akan ubah kepada air semula mengikut suhu tertentu. Air tersebut akan jatuh ke bumi melalui precipitation atau dalam bahasa kita ialah hujan. Dari situ, prosesnya akan mengulangi semula. Air tersebut akan turun masuk ke permukaan air, tasik, sungai, dan proses semula akan berulang. Itulah proses fenomena hujan yang berlaku di alam kita hari ini. Namun begitu, kita boleh lihat benda ni sudah lama diterangkan dalam ayat Al-Quran. Dari situ saya akan memberi peluang kepada ahli saya untuk terangkan bahagiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidan bin Syamsuddin. Nombor pendaftaran saya 03 DET 21F1142. Okey, hari ini saya nak beritahu tentang huraian ayat yang berkaitan dengan fenomena hujan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب بالمسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون. Allahul Azim. Okay, itu surah dia. Okey, bagi terjemahan dia pula ialah sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang
bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan padanya dan dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya tentang fakta menjelaskan berlakunya fenomena hujan. Surah Al-Baqarah ayat yang 164. Sadaqallahul-azim. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Helmi bin Muhammad Nur Khalid. Nombor metrik 03 DET 21F1183. Hari ini saya ingin menerangkan tentang hikmah fenomena hujan. Okey, fenomena hujan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif termasuk sains, teknologi dan Islam. Berikut adalah beberapa pemahaman dari masing-masing perspektif. Okey, yang pertama sains. Siklus hidrologi. Sains menjelaskan bahawa hujan adalah bahagian dari siklus hidrologi. Pemanasan matahari menguapkan air dari permukaan bumi, membentukkan awan dan kemudian air kembali ke bumi dalam bentuk hujan ketika uap air dalam awan kondensasi. Ini adalah proses fizikal dan kimia yang dapat dijelaskan oleh sains. Okey, seterusnya teknologi. Prediksi cuaca. Teknologi moden telah memungkinkan kita untuk memprediksi hujan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Ini melibatkan penggunaan satelit, radar dan komputer untuk memantau pola cuaca dan menghasilkan perkiraan cuaca. Ini memiliki implikasi besar dalam perencanaan pertanian, manajemen banjir dan sektor lainnya. Selain itu pula, Islam. Pandangan agama. Dalam Islam, fenomena alam seperti hujan dianggap sebagai tanda kebesaran Allah. Hujan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai kurnia Allah yang memberikan air kepada tanaman dan makhluk hidup. Hal ini mengandung pesan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat seperti hujan dan pentingnya merawat lingkungan. Akhir sekali ialah teknologi dalam konteks Islam. Dalam konteks teknologi, Islam mendorong penggunaan pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan umat manusia. Hal ini mencakup penggunaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air, perencanaan pertanian yang efisien dan pengelolaan bencana alam seperti banjir yang dapat dipengaruhi oleh hujan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Azizi bin Aslim. Umur saya 03 DET 21F1130. Saya akan membentangkan tentang kebaikan dan keburukan fenomena hujan. Kebaikan fenomena hujan: memenuhi keperluan air manusia. Manusia memerlukan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan melakukan berbagai aktiviti lainnya. Pengolahan pertanian dan peternakan haiwan pun memerlukan air setiap harinya. Ia merupakan salah satu sumber air terbesar bagi manusia memang berasal daripada hujan. Tanpa adanya air hujan yang turun secara berkala, berbagai aspek kehidupan manusia tentu dapat terganggu. Menghasilkan tenaga baharu. Mengutip dari laman National Geographic, hujan merupakan salah satu fenomena alam yang akan mendukung pengembangan energi terbaru, tenaga terbaru. Anda pasti sudah tidak asing dengan pembangkitan elektrik tenaga air yang dapat digunakan di daerah-daerah yang curah hujan tinggi. Pengembangan tenaga terbaru tersebut juga sangat berguna untuk mengurangi polusi akibat produksi
keluarnya tenaga elektrik dari arang batu. Seterusnya, menjaga pertanian. Beberapa lahan pertanian di wilayah Indonesia masih cukup mengandalkan air hujan. Selain lebih mudah dimanfaatkan, air mencahalu hujan juga menjadikan proses pengaliran air lebih cepat dan hemat. Tanah yang lembap dan gembur usai terkena hujan akan memudahkan petani saat menanam benih, membajak dan mencangkul. Memenuhi keperluan air minuman. Mengutip dari zaman Kementerian Pertanian, air hujan juga adalah air yang bersih, murni dan tanpa tambahan zat kimia berbahaya. Keburukan fenomena hujan. Hujan asid lembap. Fenomena ini berlaku apabila pembakaran bahan api fosil dibakar dalam jumlah yang banyak sehingga membebaskan berjuta-juta ton sulfat dioksida dan nitrogen dioksida ke udara. Bahan-bahan ini juga kemudiannya disebar oleh angin dan akan bergantung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan, membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Hujan akan menunjukkan keazidan yang tinggi apabila kepekatan asidnya tinggi. Hujan asid ini aktif berlaku semasa hujan yang disertai dengan kilat. Kesan buruk disebabkan kegiatan industri menghasilkan sulfat dioksida dan nitrogen dioksida melalui pembakaran bahan api fosil di kilang-kilang dan pembakaran arang batu bermutu rendah menyebabkan pembebasan gas sulfat dioksida yang banyak ke atmosfera. Proses peleburan biji timah, di mana peleburan yang banyak akan membebaskan gas sulfat dioksida, terutama peleburan timah kuprum. Seterusnya, aktiviti sistem pengangkutan juga merupakan salah satu penyumbang berlakunya hujan asid melalui pembebasan asap exhaust pada suhu tinggi di silinder kereta, menyebabkan pembebasan gas nitrogen dioksida dan nitrik dioksida. Yang ketiga, punca semula jadi. Hujan asid juga berlaku secara semula jadi melalui letupan gunung berapi yang membebaskan gas sulfat dioksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida. Kebakaran ini juga secara semula jadi akibat cuaca terlalu panas, iaitu kejadian El Nino mengakibatkan gas-gas pencemaran seperti gas nitrogen terbebas. Akhir sekali, semburan lautan. Lautan memang kaya dengan kandungan klorida dan sulfat yang terdapat di permukaan atau di bawah lautan. Phytoplankton marine adalah merupakan sumber penting dalam edaran sulfat di lautan, di mana ia akan membebaskan bahan sulfat yang mudah merebak seperti dimethyl sulfida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfadli bin Syabuddin. Nombor matrik saya 03DET21F1154. Di sini saya akan menyambung pembentangan tentang fenomena hujan bagi kesimpulan. Dapat disimpulkan, fenomena hujan ini terkait dengan sains yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran bukanlah seperti mana-mana kitab agama di dunia. Bahkan, diyakini bahawa ia adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Buktinya kitab suci ini adalah satu-satunya kitab suci yang sentiasa diperbahaskan perkara dan yang dikemukakannya serta sabar menempuhi ujian masa, walau mungkin di peringkat awalnya dikecam dan dikritik kononnya apa yang dikemukakan olehnya itu bertentangan dengan penemuan
semasa, tapi akhirnya selepas penelitian dan penyelidikan sains, kebenarannya diakui oleh semua pihak. Terdapat pelbagai peringkat dalam proses fenomena hujan. Kejadian ini membuktikan kebijaksanaan Allah SWT dalam mengatur fenomena alam. Suatu yang harus diingatkan bahawa pakar meteorologi hanya mengetahui maklumat terperinci pembentukan hujan, struktur dan fungsinya melalui peralatan canggih seperti satelit, komputer dan lain-lain. Ianya adalah bukti bahawa Tuhan telah memberikan kita cebisan maklumat yang diketahui 1400 tahun dahulu. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, yang bermaksud, Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Sekian daripada kami, terima kasih.